Dan saya melihat bahawa rupa-rupanya dalam kenyataan yang berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau secara jelas dan nyata memberitahu bahawa terdapat banyak kecurangan, terlalu banyak kecurangan yang dilakukan oleh pemimpin terdahulu. Ini semua selepas beliau menyemak fail-fail yang dihantar. Sebab beliau sekarang ni jadi Perdana Menteri, di samping itu menjadi Menteri Kewangan. Setelah disemak katanya, terdedahlah penemuan banyak kecurangan yang keterlaluan dilakukan. Ini semua selepas beliau menyemak fail-fail di Kementerian Kewangan. Jadi selaku Menteri Kewangan katanya, urusan untuk menyiasat kecurangan yang keterlaluan tersebut bagaimanapun bukan urusan beliau. Benar. Beliau selaku Menteri Kewangan cuma boleh memberitahu. Bukanlah nak mengarah. Kerana untuk menyiasat bukan urusan beliau, tapi ini pastilah akan diserahkan kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah ataupun pihak berkuasa, pihak polis, pihak lembaga hasil dalam negeri dan sebagainya. Jadi urusan saya kata Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah untuk menetapkan dasar dan menegakkan prinsip ketulusan serta kebertanggungjawapan. Itu menurut kenyataannya dalam hantaran di media sosial, di mana beliau begitu terperanjat. Rupanya banyak sangat ketempangan dalam pengurusan. Yang menurutnya beliau mahu, sebab itulah katanya beliau mahu agar setiap penjawat awam faham bahawa keterlanjuran itu tidak harus berterusan. Dan bukannya untuk mencerca siapa, tapi harus berpakat di kalangan semua kaki tangan kerajaan dan rakyat menjaga kepentingan warga kita saudara. Jadi sebab itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan beliau memulakan budaya kesederhanaan dari atas, kerana beliau memikirkan tidak adil untuk beliau terus menyegah pejabat daerah atau negeri, tapi di peringkat persekutuan, budaya itu terus kekal dalam keadaan yang bobrok. Sebab itu saya dah jelaskan saudara, era kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim kali ini, mungkin ada pihak-pihak yang akan merasakan sukar kerana beliau mengutarakan hala tuju, hala cara kepimpinan negara tidak dalam keadaan yang lavish ataupun bermewah-mewah, sebaliknya dengan penuh kesederhanaan. Dan sebab itulah beliau berharap agar semua rakyat, semua kaki tangan kerajaan menghormati pilihan yang telah dilakukan oleh rakyat pada pilihan raya umum ke-15 lalu. Dan hentikanlah, katanya, sentimen politik yang keterlaluan serta merosakkan negara. Itu harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya merasakan itu adalah peringatan dan amaran awal daripada seorang Perdana Menteri, besar kemungkinan banyak lagi siasatan yang bakal terdedah. Dapatan saya, memang ada beberapa siasatan yang sedang berjalan. Kita tunggulah saudara. Saya merasa menjangkakan sekitar bulan Februari, bulan depan, mungkin akan banyak lagi persoalan-persoalan, kebobrokan, kecurangan yang terjadi akan terdedah. Sama-sama kita tunggu. Saya berkeyakinan beliau bukanlah orang sembarangan, saudara. Dan dengan adanya keputusan daripada persidangan UMNO tadi, ia merupakan satu keputusan yang di mana keputusan itu tidak lagi ada pertandingan dua jawatan Presiden Parti itu. Ia pastilah, kata banyak orang pihak merasakan bakal memperkukuhkan kerajaan perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi pada masa yang sama, masalah dalam UMNO akan berterusan berlanjutan. Ini pandangan para penganalisa. Menurut saudara Ibrahim Sofian dari Merdeka Center, dia berkata pemimpin UMNO di bahagian mungkin bersetuju dengan keputusan tersebut. Tapi ahli akar umbi mungkin berfikiran sebaliknya. Mungkin pemimpin bahagian boleh menerima kerana mereka setia pada Presiden. Itu yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan pemimpin lama dalam parti. Tapi mungkin bagi ahli biasa, mereka mungkin mengambil masa sedikit untuk menerimanya. Itu demikian pandangan para analisa politik saudara. Jadi menurutnya, kesan segera keputusan itu adalah kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai peluang yang lebih baik untuk bertahan
selepas pemilihan UMNO yang mesti diadakan sebelum 19 Mei ini. Saudara, ini disebabkan banyak orang mengatakan seandainya jawatan Presiden UMNO beralih tangan, maka besar kemungkinan akan beralih juga ke pimpinan negara. Sama kita tahu mereka yang tak bersetuju dengan Datuk Seri Zahid Hamidi, tentulah mereka juga tidak bersetuju dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini keadaannya. Tapi dengan keputusan tersebut, banyak pihak yakin bahawa ketenteraman akan tercerna dan kerajaan semakin mantap kepimpinannya dengan mewujudkan kestabilan politik, saudara. Jadi, siang tadi sekitar jam 4:15 petang, banyaklah keputusan-keputusan yang dibuat dan akhirnya Perhimpunan Agung UMNO sebelum menutup tirainya telah pun mengambil keputusan. Sebagaimana yang saya katakan semalam, mereka telah pun menutup rapat. Rapat serapat-rapatnya pintu bagi jawatan Presiden dan Timbalan Presiden UMNO itu kekal di tangan Datuk Seri Zahid Hamidi bersama dengan Datuk Muhammad Haji Hassan. Jadi, ruang untuk Datuk Seri Syamuddin, Datuk Seri Khairi Jamaluddin, mahupun kalau mungkin Datuk Seri Sabri berhasrat untuk bertanding, sudah tidak ada. Untuk dalam tempoh 3 tahun ini, saudara, dan dalam politik, saudara, kalau anda tercicir daripada arus politik, maka seringkali anda akan tercicir seterusnya. Ini keciciran ini bukan kerana tuduhan, bukan kerana anda terinaya, tapi jika ahli-ahli yang menyingkirkannya, saudara. Sebab itu saya dengar tadi, saya melihat apabila mau diadakan pengundian, saya menjangkakan mungkin ada undian sama ada angkat tangan ataupun undian secara sulit. Namun pengurusi tetap UMNO Malaysia, Tan Sri Badarudin, bila dia buka saja, selesai saja ucapan pembawa-pembawa usul yang meminda sedikit dari usul asalnya. Ini usul baru, selain daripada dua usul yang saya katakan, usul meminda tata susila perlaku ahli yang boleh dipecat sebagai ahli UMNO, dan kedua, kedudukan tahap perwakilan bagi Persidangan Agung UMNO, itu secara otomatis ketua penerangan daripada bahagian-bahagian juga akan berstatuskan perwakilan, dan ada tambahan yang dibawa oleh wakil daripada UMNO bahagian Rembau. Dia kata dia menambahkan lagi sedikit usul itu, iaitu agar jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak ditandingi. Jadi selama 2 hari, saudara, para perwakilan membahaskan pro dan kontranya. Ada yang setuju, ada yang tak setuju, ada yang memberi alasan, ada yang mengatakan bahawa kalau tak ada pertandingan, maka tiada demokrasi. Ada yang mengatakan cuma untuk 2 jawatan saja, sedangkan jawatan lain masih lagi dibuka. Apakah itu tidak menggambarkan bahawa UMNO masih mengamalkan demokrasi? Itu persoalan yang dibangkitkan, yang saya tengok unjuran ataupun intipati pada ucapan. Tidak mahu menunjuk jari pada sesiapa. Namun sepanjang pembicaraan sebut ataupun perbahasan usul itu, banyaklah juga disentuh tentang isu pengkhianatan terhadap parti, isu bagaimana berlakunya sabotaj warga UMNO terhadap calon-calon daripada UMNO Barisan Nasional dalam musim pilihan raya lepas, isu kenapa UMNO tidak diterima oleh rakyat, isu bagaimana kita berhadapan ataupun UMNO berhadapan dengan serangan dari dalam dan dari luar. Ertinya sepanjang persidangan UMNO selama 2 hari, maka pimpinan dapat ataupun didedahkan bahawa bukan sahaja serangan yang dialami oleh UMNO itu datang dari luar, rupanya ada juga dari dalam. Artinya, apa yang dilontarkan oleh Presiden UMNO itu menjadi kenyataan. Bagaimana adanya gunting dalam lipatan, adanya ahli-ahli UMNO yang bersikap telunjuk lurus, kelingkingnya berkait, ataupun musang berbulu ayam, macam-macam bidalan lah yang diutarakan benar-benar terjadi. Sebab ini disuarakan oleh peringkat
akar umbi. Perwakilan, mewakili bahagian, mewakili ahli-ahli peringkat akar umbi. Dan seharusnya pimpinan UMNO sedar mencari bagaimanakah upayanya untuk merubah suasana ini agar hakisan rakyat terhadap UMNO itu tidak berterusan. Saudara, jadi bila diadakan pengundian, petang tadi saya melihat, memanglah majoritinya boleh dikatakan 90% sidang perwakilan yang mewakili bahagian-bahagian, mewakili akar umbi, bersetuju untuk memutuskan agar jawatan parti yang tertinggi, iaitu Presiden dan Timbalan Presiden, tidak dipertandingkan. Artinya tiada pemilihan bagi jawatan Presiden dan Timbalan Presiden. Namun begitu, untuk jawatan naib Presiden, serta jawatan ahli majlis tinggi, jawatan ketua-ketua bahagian, ketua-ketua pemuda dan sebagainya, tetap akan diadakan seusai mungkin lepas pilihan raya negeri-negeri yang akan diadakan nanti, saudara. Cuma saya melihat ada sedikit persoalan kerana di kalangan perwakilan yang tidak bersetuju dengan usul pindaan agar tidak ada pertandingan itu, yang artinya mereka mahu menuntut diadakan pemilihan itu dua bahagian dari Johor, saudara, dan satu dari Pahang. Saya tengok, alamak, ada juga rupanya yang tak setuju. Dan satu lagi bahagian daripada wilayah. Sementara yang lain tu boleh dikatakan 90% bersetuju. Cuma adalah dalam di sekitar 9 buah bahagian yang berbelah bagi. Maksudnya belah bagi itu, kalau perwakilannya 9 orang, 6 itu bersetuju, 3 orang tak bersetuju. Saya tengok balik, adalah sekitar 9 bahagian. Di samping itu, 4 orang pimpinan UMNO peringkat majlis tertinggi yang tidak bersetuju. Sedangkan yang bersetuju supaya tidak diadakan pemilihan, bolehkan dikatakan 50 orang. Sebab 53. Kerana ahli-ahli majlis tinggi UMNO ada 57. Kalau 4 tidak bersetuju, 53 yang bersetuju. Saya tidak mahu menyebutkan satu persatu nama sebut, tidak elok, saudara. Kerana kalau saya sebut nama itu nanti, seolah-olah saya mahu memecah belahkan persefahaman di kalangan pimpinan UMNO di perangkat majlis tinggi. Cukuplah kalau saya hanya menyatakan sekitar 4 orang. Dan tadi sebelum saya, selepas habis apa semua, saya sempat berbual dengan Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Saya bertanya pula, adakah beliau sedar bagaimana peringkat majlis tinggi pun ada yang tak bersetuju. Dia kata beliau faham dan sedar. Tapi dia kata tak apalah, itulah namanya demokrasi dalam UMNO. Ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju. Sebab tu dia mengatakan kepada saya, memegang cakap-cakap you saban malam. Datuk Seri Kamal kata, memegang cakap-cakap you saban malam, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saya kata diamlah, betul lah tu. Namun, 90% lebih yang bersetuju. Cuma di peringkat pimpinan tu yang saya rasa ada 4 orang. 4 orang tu bagi saya lah tak sepatutnya biarlah majlis tinggi senada. Jadi mungkin itulah gambarannya apa yang berlaku dalam majlis tinggi. Sepanjang kita berada dalam kemelut politik, sejak kita kalah dalam pilihan raya yang ke-14 dulu, tahun 2018, berlarutlah sampai saat ini, dalam majlis tinggi pun bukanlah mereka bersikap seia sekata. Ini perlu difikirkan oleh Datuk Seri Presiden. Kerana kita berpegang pada prinsip bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Apakah dalam majlis tinggi UMNO tiada sekata, tiada sepakat. Dan benda ini dilihat oleh setiap perwakilan. Jadi 4 orang ahli majlis tinggi itu tidak memberi contoh yang baik kepada ahli peringkat akar umbi yang mewakili berbagai bahagian. Sidang perwakilan mereka dapat melihat. Alhamdulillah, cuma tidaklah. Memang pun ada juga orang yang mengebu tu ada juga. Tapi tak ramai mana suara-suara sumbang yang saya lihat, saudara. Dan saya juga dapat membaca kenyataan daripada mantan Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri. Dia mengatakan bahawa keputusan itu dia tidak bersetuju dan dia mengatakan jelaslah keputusan tersebut bertentangan dengan hasrat dan aspirasi golongan berkenaan yang perjuangkan demokrasi
dan kebebasan termasuk isu memilih pemimpin. Yang ini saya tak faham. Apa yang dimaksudkan oleh mantan Perdana Menteri itu? Bila dia kata golongan yang berkenaan yang memperjuangkan demokrasi dan kebebasan. Macam mana kata tak ada demokrasi? Apakah hanya tidak memilih presiden dan timbalan presiden itu, maka tiada demokrasi? Sedangkan jawatan lain semua membawa sampai ke peringkat jawatan naik-naik presiden, ketua pemuda, ketua wanita, ketua puteri, ahli majlis tinggi, ketua-ketua bahagian, semua ada pertandingan. Apakah hanya dikecualikan dua jawatan itu maka dianggap sebagai tidak demokrasi? Yang ini yang saya katakan saya tak faham. Saudara, malahan agak ini memeranjatkan saya apabila Khairi Jamaluddin dia membuat tuduhan bahawa dia kata bahawa terdapatnya perwakilan yang diseluduk masuk ke dalam persidangan. Inilah sifatnya saudara. Rumah siap, pahat berbunyi. Artinya dia tak boleh menerima keputusan ahli-ahli. Dia tak dapat menerima keputusan sidang perwakilan. Bila dia mula melemparkan tuduhan lagi. Itulah saya kata sikap anak muda ni jangan terlalu gopoh. Jangan terlalu suka mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang membuatkan yang tidak menguntungkan parti. Bila dia mengatakan bahawa terdapat perwakilan diseluduk masuk. Saya melihat semua perwakilan memakai tag. Ada nama, ada bahagian. Dan Dewan dikawal ketat. Sebab itu menurut Ketua Penerangan Saudara Syam Jalil, dia mengatakan bahawa dakwaan Khairi Jamaluddin tidak benar. Kerana katanya dia berada dalam Dewan Merdeka dan tidak ada perwakilan import seperti yang dituduh atau difitnah oleh KJ. Jadi katanya KJ pastinya tahu bahawa setiap perwakilan dalam Dewan Merdeka yang mewakili bahagian masing-masing, mereka kenal sama sendiri yang duduk di barisan kursi mereka atau siapa yang duduk di sebelah mereka. Tak ada sebab mengatakan, ini orang import. Tak ada. Masing-masing kenal. Sebab dia susunannya, kalau 10 ataupun 9 orang perwakilan, 9 orang lah. Ini daripada bahagian Seputih. Ini daripada bahagian Kuala Kangsar. Ini daripada bahagian Tapah. Ini daripada bahagian Kota Belud. Semua ada siap. Nak katakan nak import, macam mana? Saya hairanlah kalau Khairi boleh melontarkan kata-kata itu. Malahan menurut Saudara Syam Jalil lagi, jika ada orang yang mereka tidak kenal atau tidak sepatutnya berada di situ, tentulah mereka akan tahu dan pemeriksa-pemeriksa PAS pun akan tahu. Sebab itu dia kata, saya sarankan dengan penuh penghormatan supaya KJ datang sendiri ke Dewan Merdeka sekarang ni. Tadi waktu dia keluar kenyataan, tadi saya sebab dia tengok dalam Facebook. Dan dia kata, tunjukkan mana satu perwakilan import yang didakwa itu. Kalau tak ada, dia kata, KJ harus meminta maaf kepada semua perwakilan-perwakilan UMNO. Kerana ia telah menuduh bahawa mereka itu diimport. Dan dia KJ juga perlu minta maaf kepada pemeriksa-pemeriksa PAS daripada skuad Sabil dari Pergerakan Pemuda UMNO kerana memfitnahkan mereka tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik. Dia kata fitnah itu lebih teruk dari membunuh. Inilah keadaan saudara. Saya selalu mengatakan it is sour grape. Bila tak dapat maka dikatakanlah anggur itu masam. Ini bidalan peristiwa bagaimana ini cerita Inggeris. Dia kata bahawa ada seekor buang tu dia nak capai buah anggur tapi tak dapat. 3-4 kali tak dapat, akhirnya dia kata anggur itu masam. Untuk memuaskan hati dia. Lain tak ada. Jadi sebab dia ni sour grape. Jadi kerana tidak dapat memenuhi kehendaknya, yang mahukan pertandingan diadakan, maka dia kata macam-macam lah. Perwakilan yang diimport, orang yang bukan perwakilan dibawa masuk. Saya tak nampak pun saudara. Saya hadir tadi sebagai pemerhati, saya duduk. Kita tak boleh duduk pun dekat ini bangku perwakilan. Ini keadaannya. Saya haraplah janganlah begitu saudara. Dan